Cik Deng Food Industry. Muhammad Khairuddin bin Abdul Karim merupakan pengarah urusan Cik Deng Food Industry. Cik Deng Food Industry merupakan syarikat yang menghasilkan dan mengeluarkan produk secara pengetinan. Ia merupakan produk keluaran Bumiputera dan 100% keluaran produk Muslim yang dijamin suci dan bersih yang berperkalan di Perak dan menggunakan tagline pilihan suci resepi asli. Syarikat ini telah beroperasi selama 10 tahun. Analisis SWOT. Kekuatan. Syarikat ini telah mendapat pengiktirafan sijil halal dari JAKIM sejak tahun 2015 dan Cik Deng Food Industry juga telah berkolaborasi bersama UPM dalam mengeluarkan produk R&D. Bagi menjamin kualiti produk, Cik Deng telah mendapat bekalan ikan segar dari pangkalan ikan di Hutan Melintang. Kelemahan. Pada mulanya syarikat ini mengalami masalah kekurangan infrastruktur. Peluang. Beliau menggunakan peluang di mana industri pengetinan pada masa ini kurang diceburi oleh usahawan Bumiputera dengan mengeluarkan produknya yang pertama iaitu ikan keli dan lanting dan sehingga kini mampu mengeluarkan sebanyak 32 produk yang lain. Produk Cik Deng juga semakin mendapat permintaan tinggi dari pasaran. Cabaran. Pada mulanya syarikat ini memerlukan teknologi makanan seperti mesin dan peralatan lain. Namun kini syarikat Cik Deng telah mendapat bantuan Rista dari segi teknologi makanan. Strategi usahawan dalam e-dagang. Pada masa kini syarikat Cik Deng mampu mengeluarkan kapasiti 5,000 hingga 6,000 tan sehari. Ia juga telah dipasarkan secara online melalui platform Shopee, Lazada dan Agrobazar online. Nuraini Cookies. Puan Nuraini Maisa merupakan pengarah urusan Nuraini Cookies. Beliau merupakan usahawan bimbingan Rista dan mengeluarkan produk yang berjenama Ani Cookies. Beliau telah beroperasi dalam bidang bakery sejak tahun 2007 yang pada mulanya hanya berbengkel di rumahnya sahaja. Namun pengalaman beliau dalam produk roti kering adalah selama 3 tahun dan mampu memiliki bengkelnya sendiri. Analisis SWOT. Kelebihan. Keunikan produk Nuraini Cookies ialah membuat kelainan pada produk roti kering yang merupakan produk yang paling laris. Kelainan yang dibuat adalah menghasilkan roti margarin kering yang mempunyai 2 perisa iaitu bawang putih dan lada hitam serta margarin gula. Kelemahan. Pada awalnya, beliau menghadapi kekurangan modal namun kini telah mendapat bantuan daripada Rista. Peluang. Produk Ani Cookies kini mampu dipasarkan ke seluruh Malaysia dan mendapat feedback positif dari pelanggan. Cabaran beliau adalah dari segi pembungkusan namun kini beliau telah mendapat bantuan pembungkusan sebanyak RM5,000. Strategi pemasaran dalam e-dagang pula. Produk Ani Cookies juga membuat pemasaran secara online melalui platform Shopee, Lazada, Agrobazar, e-local, Prestoma, Bitco Malaysia dan PG. Profil usahawan yang ketiga ialah KY Industri Sdn Bhd. Haji Syariah Ismail merupakan pengasas kepada KY Industri yang dahulunya dikenali sebagai T-Leko yang menjual pelbagai jenis keropok leko, keropok keping dan sos penyecah. Seterusnya, KY Industri Sdn Bhd ditubuhkan pada tahun 1990 dengan bermodalkan RM100,000 yang terkenal di Kampung Losong, Terengganu. Bagi proses penyediaan keropok leko, ia beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 7.30 petang dengan bantuan 15 orang pekerja. Selain itu, SWOT analisis bagi KY Industri. Strength. Pengusaha merupakan pengusaha keropok leko pertama di negeri Terengganu yang menerima persijilan halal daripada Jabatan Agama Negeri Terengganu. Di samping itu, weak. KY masih menggunakan proses perprosesan tradisional di mana memerlukan waktu yang lama untuk menyediakannya. Opportunity pula, KY Industri mendapat sambutan yang hangat daripada dalam negara maupun luar negara. Akhir sekali, trip KY Industri mempunyai saingan sengit daripada pembekal-pembekal keropok leko yang lain, terutamanya di negeri Terengganu. Manakala strategi e-commercial, KY Industri berhasrat untuk memperbanyakkan ejen di seluruh negara dan menggunakan pelbagai platform atas talian bagi pemasaran. Profil usahawan yang keempat pula ialah Duana Frozen Food Sdn Bhd. Duana Frozen Food Sdn Bhd ditubuhkan oleh Puan Rabiah Muhammad pada tahun 1999 yang bermodalkan RM30,000 yang menjual pelbagai jenis aneka kuih muih tradisional sejuk beku. Perusahaan ini mempunyai pengalaman 15 tahun pada pembekalan, pemprosesan dan pengedaran kuih muih tradisional sejuk beku. Perkembangan perusahaan ini telah membawa kepada pembukaan kilang di Felda Air Tawar, Kota Tinggi, Johor yang telah dirasmikan oleh Menteri Besar Johor YB Datuk Haji Abdul Ghani bin Osman. Seterusnya, SWOT analisis bagi Duana Frozen Food. Strength ialah diberi kepercayaan untuk membungkus produk keluaran Felda di atas nama FBEST dan dipasarkan di seluruh negara. Di samping itu, weak ialah produk yang dijual mudah rosak dan basi sekiranya tidak disimpan dengan cara yang betul. Opportunity pula, perusahaan ini membuat OEM iaitu Original Equipment Manufacturer kepada pelanggan yang berminat untuk mengedar jenama produk sendiri.
Akhir sekali, trade. Tempoh ekspor barang ke luar negara perlu sampai dengan cepat kerana produk harus berada dalam keadaan yang sentiasa sejuk dan beku. Manakala strategi e-commercial, Dona Frozen Food berhasrat untuk memperluaskan produk di outlet, pasar raya dan food service di dalam dan di luar negara. Syarikat IKS yang kelima ialah syarikat Mudim Sendirian Berhad. Bagi profil keusahawanan, syarikat ini diusahakan oleh Haji Syiarani bin Haji Zakaria. Produk yang dikeluarkan ialah sos, kicap dan cuka. Tahun penubuhannya adalah sekitar tahun 1987 dan beroperasi di Pendang, Kedah. Bagi strategi e-dagang, syarikat ini memperluaskan pemasarannya ke seluruh Malaysia. Syarikat ini menjalankan perniagaan atas talian menerusi website rasmi Mudim Sendirian Berhad. Bagi analisis SWOT, yang pertamanya ialah strong. Syarikat ini mempunyai misi dan visi yang jelas serta pasaran yang luas. Yang keduanya ialah weakness. Syarikat ini mengalami kekurangan dari segi teknologi. Yang ketiganya ialah opportunities. Syarikat ini berjaya merebut peluang menembusi pasaran antarabangsa serta mendapat kepercayaan masyarakat. Yang terakhir ialah trades. Syarikat ini terdapat ramai pesaing yang mengeluarkan produk yang sama di pasaran. Seterusnya ialah syarikat Ramli Food Processing Sendirian Berhad. Profil keusahawanan, syarikat ini diusahakan oleh Haji Ramli bin Mukni. Produk yang dihasilkan berasaskan daging dan hasil laut. Penubuhannya adalah sekitar tahun 1984 dan merupakan salah satu anak syarikat Ramli Mukni Holding. Syarikat ini beroperasi di Taman Perindustrian IKS Kuala Lumpur. Bagi strategi e-dagang, Ramli Food Processing Sendirian Berhad menyediakan kelas pemasaran atas talian dan bantuan kios kepada peniaga burger yang terpilih. Perniagaan e-dagangnya menerusi halal mat atas talian. Bagi analisis SWOT, yang pertamanya ialah strong. Syarikat ini mempunyai pasaran produk dan jenama yang kuat serta mempunyai banyak ejen yang memainkan peranan. Yang keduanya ialah weakness. Produk makanan yang dikeluarkan ialah kurang sihat, manakala strategi pengiklanan fizikalnya adalah pada tahap yang rendah. Yang ketiganya ialah opportunities. Syarikat ini berjaya menembusi pasaran antarabangsa serta berpeluang melakukan iklan di televisyen. Yang terakhir ialah trades. Syarikat ini mempunyai pesaing yang kuat. Selain itu, kesedaran pelanggan berkaitan makanan sihat juga semakin meningkat. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang Mr. Pepper Sendirian Berhad. Profil Mr. Pepper Sendirian Berhad ialah pengasas Mr. Pepper Sendirian Berhad ialah Encik Fahmi bin Jamil, pengeluar produk kambing dan ayam perap dan beroperasi sejak tahun 2015. Mendapat bantuan RISTA, telah diiktiraf Enterprise ke Sendirian Berhad, diiktiraf Persijilan JAKIM dan Nasti. Apa strategi yang digunakan iaitu memperluaskan penjualan produk ke luar negara jiran seperti Singapura, periklanan daripada selebriti tempatan yang terkenal. Apa kekuatan daripada Mr. Pepper Sendirian Berhad ni ialah mempunyai jenama yang dikenali ramai, mempunyai banyak ejen dalam negara dan luar negara, diiklankan oleh orang terkenal seperti selebriti tempatan. Apa kelemahan dia? Kelemahan ialah kemahiran untuk meningkatkan lagi infrastruktur. Sebenarnya opportunities, dia adalah dapat menembusi pasaran luar negara, dikenali oleh masyarakat setempat. Sebenarnya trades itu mempunyai persaingan antara peniaga tempatan yang menjual produk yang sama. Pepper pun mendapat persaingan seperti tersebut juga dengan produk-produk tempatan. Comel, itu Comel Food Industry. Profil dia ialah Encik Anwar bin Atan, iaitu pengarah ataupun pengasas produk ini. Bermula pada tahun 2007, iaitu bermula di rumah dan mulakan dengan 600 biji sehari. Pada tahun 2011, penubuhan syarikat Pau Comel di Bandar Baru Bangi. Strategi yang digunakan ialah pelbagai variasi pau dikeluarkan seperti pau cendawan, daging dan sebagainya. Perniagaan atas talian dijalankan, membina kios-kios kecil di serata tempat yang khas untuk menjual produk tersebut. Jadi apa strong dia? Strong dia, kekuatan dia adalah mempunyai banyak kios dan ejen, dan kelemahan dia ialah kurang periklanan, sebab dia kurang sangat periklanan. Nitis dia adalah mempunyai target untuk mencapai pasaran luar negara seperti negara Indonesia.
Dan seterusnya traits dia adalah mempunyai persaingan antara produk pau tempatan. Contohnya sebab pau tempatan pun banyak buat pau sama. Jadi dia memvariasikan pelbagai pau